Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Ahlan wa sahlan ila Forum Perdana Hal Ehwal Islam. Selamat datang ke Forum Perdana Hal Ehwal Islam. Baiklah, seperti yang kita war-warkan, topik yang bakal kita kupaskan pada hari ini adalah hak isteri dalam isu pasangan tidak tunaikan tanggungjawab nafkah. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aina Johar binti Ahmad Mazlan dan merupakan moderator anda pada hari ini. Bersama-sama kita pada hari ini juga adalah panel jemputan yang hebat-hebat belaka, iaitu Peguam Syariah dari Pulau Pinang, Nur Diana, dan Pegawai Agama, iaitu Dia Afika. Baiklah, menurut artikel yang kami analisis, sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0, kes penceraian yang membabitkan pasangan beragama Islam didaftarkan adalah meningkat. Kata Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Mas Erniati Samsudin, kira-kira 5 permohonan penceraian diterima oleh Mahkamah Syariah seluruh negeri dalam tempoh sejam. Antara punca penceraian tersebut adalah disebabkan oleh stres, nafkah dan pelbagai lagi. Baiklah, seperti yang dipaparkan pada skrin, kita boleh lihat bahawa topik ini juga telah menjadi bualan di akhbar. Sebagai contoh, di akhbar Sinar Harian, PKP aduan tak beri nafkah, cerai meningkat. Yang kedua, di Berita Harian, isu teman mesra, kurang nafkah antara punca penceraian. Dan yang ketiga, di Berita Harian Online, yang mana 66,440 pasangan Islam daftar cerai sejak Mac 2020. Baiklah, seterusnya adalah konsep hak. Hak merupakan satu yang bersumberkan hukum syarak sama ada Al-Quran atau As-Sunnah. Setiap hak ini mengandungi kewajipan dan tanggungjawab. Justru usaha untuk menuntut hak ini mestilah diselarikan dengan tanggungjawab. Hak ini merangkumi hak Allah dan hak hamba yang merupakan keistimewaan, kekuasaan dan pengiktirafan kepada individu. Dalam mana-mana pernikahan, setiap pihak sama ada suami atau isteri berhak untuk memperoleh hak masing-masing. Seterusnya, perkataan hak ini merupakan berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu al-haq yang membawa maksud benar, petunjuk dan kewajipan. Daripada ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 5-58, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, iaitu yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu, dan sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Baiklah, seterusnya adalah hak isteri atau hukuk al-zawjah. Isteri mempunyai hak sebagaimana suami. Selepas berlangsungnya akad nikah, kerana melaluinya akan menimbulkan hak-hak dan tanggungjawab antara keduanya. Hak isteri ini merangkumi hak berbentuk kewangan dan bukan kewangan. Suami berhak menunaikan tanggungjawab terhadap isterinya supaya mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW telah bersabda di dalam riwayat At-Tirmizi yang bermaksud mukmin yang paling sempurna imannya adalah sebaik-baik budi pekertinya, dan yang sebaik-baiknya budi pekerti adalah yang baik pada isterinya. Seterusnya, nafkah. Menurut fuqaha, para fuqaha mentarifkan nafkah sebagai apa yang dihajatkan padanya daripada isteri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, tempat tidur, pembantu, kelengkapan rumah dan lain-lain. Nafkah ini merupakan tanggungjawab suami dan wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Di dalam surah At-Talaq ayat 721, yang mana Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang bermaksud, nafkah yang diberikan seorang lelaki kepada ahli keluarganya adalah sebagai sedekah. Nafkah ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir seperti makanan, minuman dan tempat tinggal. Manakala nafkah batin pula adalah seperti mu'alah yang baik dan hubungan kelamin yang baik. Baiklah, kita sudah tahu tentang maksud nafkah, maksud hak dan sebagainya. Kini kita telah memasuki sesi yang kedua. Sebagai untuk teruskan kita punya sesi yang kedua ini,
Saya ingin menjemput dan mempersilakan Cik Dia Afiqah untuk menerangkan ataupun mengupaskan tentang apakah faktor-faktor yang mendorong kepada pengabaian nafkah dan apakah tindakan yang boleh diambil oleh seorang isteri terhadap suami tentang isu nafkah ini. Dipersilakan Cik Dia Afiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Moderator yang telah menjemput kami untuk memberikan sedikit pencerahan mengenai isu nafkah. Jadi antara faktor yang mendorong kepada pengabaian nafkah terhadap isteri, yang pertama, apabila si isteri mempunyai kerja tetap yang jauh lebih baik daripada pekerjaan si suami, maka si suami mengambil kesempatan. Makna kata di sini, apabila si isteri mempunyai gaji, sebagai contoh ya, RM10,000 dan si suami mempunyai gaji RM3,000. Jadi di sini si suami memberi 100% tanggungjawab nafkah untuk menyara si anak dan kehidupan sepanjang perkahwinan kepada si isteri, kerana si isteri mempunyai gaji yang lebih tinggi. Dan seterusnya, sikap si isteri yang terlalu sayang dan manjakan si suami juga menjadi punca utama pasangan culas dalam membayar nafkah. Mana kata di sini ada si isteri yang sanggup ambil alih tugas dan tanggungjawab mencari nafkah asalkan si suami setia kepada si isteri. Perkara ini harus dipandang serius kerana perkara ini berlaku dan kita harus ambil tindakan daripada perkara ini. Dan seterusnya, si isteri yang mempunyai sifat malu untuk menuntut nafkah dengan pasangan sendiri menyebabkan mereka tidak mendapat nafkah daripada si suami. Dan yang terakhir, semestinya lah kurang didikan agama dan pendedahan kepada si suami sehingga berlaku masalah pemberian nafkah. Jadi seterusnya saya akan olah lagi mengenai tindakan yang perlu diambil sekiranya isu nafkah ini timbul di dalam perkahwinan. Jadi yang pertama, si isteri perlu memberi peluang dahulu kepada pasangan, tetapi hanya dalam tempoh 9 bulan atau 6 bulan saja. Isteri perlu sikap tegas dalam soal nafkah, perlu berani bersuara dalam menuntut hak mereka. Seterusnya, apabila tindakan yang diambil isteri ini tidak berjalan juga, si isteri boleh meminta pandangan dan pertolongan dari pihak ketiga untuk menasihati si suami. Makna kata di sini, meminta pertolongan, pendapat ataupun pujukan daripada pihak ketiga seperti adik-beradik, kawan rapat ataupun ibu bapa untuk menasihati si suami dalam isu nafkah. Dan yang seterusnya adalah jalan terakhir, iaitu memfailkan isu nafkah ini di mahkamah syariah dan bercerai dengan cara yang baik. Mana kata di sini, perceraian adalah merupakan cara yang terakhir kerana si suami tetap berdegil, tetap berkeras dalam isu fasad. Dalam isu nafkah. Dan yang terakhir, maafkan saya, isu fasad. Dan di sini berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat ke-24, kaum lelaki itu adalah pemimpin, iaitu yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita kerana Allah melebihkan sebahagian daripada mereka, iaitu lelaki, atas sebahagian yang lain, iaitu wanita, kerana mereka, iaitu lelaki, menafkahkan sebahagian daripada harta mereka kepada wanita kerana ia merupakan tuntutan dalam perkahwinan. Jadi, saya masuk kepada penerangan mengenai fasad. Fasad ini yang terakhir di dalam isu nafkah ini apabila sebuah ikatan perkahwinan antara suami dan isteri akan terputus melalui hakim di atas sebab-sebab yang diharuskan. Dalam undang-undang di negara kita, kuasa memfasadkan sesuatu perkahwinan dilakukan oleh hakim mahkamah syariah. Mahkamah yang berbidang kuasakan ialah Mahkamah Rendah Syariah. Jadi proses fasad ini memerlukan tuntutan yang diisi oleh si isteri kepada mahkamah dengan menuliskan alasan-alasan mereka seperti mana isu nafkah yang kita sedang bincangkan. Contohnya, si suami tidak membayar isu nafkah zahir kepada isteri dan anak-anak selama lebih daripada 6 bulan ataupun 9 bulan seperti yang dikatakan di dalam tindakan tadi di bawah Seksyen 521B Akta Keluarga Islam, iaitu di dalam wilayah Persekutuan 1984. Jadi seterusnya, kesan fasad di dalam institusi kekeluargaan antara suami dan isteri akan menyebabkan fasad ini berbeza daripada perceraian biasa. Dan talak yang gugur ini disebut seperti
sebagai talak bain sugra ya, di mana bekas suami dan isteri tidak boleh rujuk semula dan tidak boleh berkahwin semula melainkan dengan akad nikah yang baru. Jadi mereka harus melangsungkan akad nikah yang baru kerana akad yang lama telah terbatal. Jadi fasa juga tidak mengurangkan bilangan talak. Jadi sebutan talak itu, iaitu talak bain sugra ni masih ada di dalam perkahwinan mereka sekiranya mereka telah mengakad akad nikah yang baru. Jadi saya serahkan semula, itu saja daripada saya serahkan semula kepada Cik Moderator. Terima kasih Cik Dia atas kupasan yang diberikan. Sangat-sangat lengkap dan mudah difahami. Tapi izinkan saya menambahkan sedikit info berkaitan dengan nusyuz suami. Nusyuz suami ini berlaku apabila kedua-dua pasangan ini sudah tidak lagi boleh bertolak ansur atau bertoleransi. Dalam berti kata lain, tiada kesefahaman antara kedua-duanya. Seorang suami dikatakan nusyuz apabila mengabaikan tanggungjawab sebagai suami terhadap isterinya, sebagai contoh tidak memberikan nafkah zahir dan batin atau mencederakannya. Hanya mahkamah sahaja yang boleh mengisytiharkan bahawa seorang suami ini nusyuz. Selagi tidak diberikan ataupun diisytiharkan oleh mahkamah, suami tidak boleh berhenti dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam beri nafkah terhadap isteri selagi mahkamah ini tidak mensabitkan nusyuz terhadap suaminya. Baiklah, seterusnya adalah sesi yang ketiga. Saya menjemput dan mempersilakan Cik Nurdiana untuk mengupaskan tentang hak isteri selepas perceraian. Apakah tuntutan yang boleh dibuat oleh isteri di mahkamah sekiranya berlaku perceraian ini? Dipersilakan Cik Diana. Okey, terima kasih kepada Cik Moderator iaitu Aina Jiha. Di sini saya akan mengumpaskan hak isteri yang boleh diambil oleh isteri selepas berlakunya perceraian. Terdapat beberapa tuntutan. Tuntutan yang pertama adalah tuntutan muta'ah. Muta'ah ialah sejumlah harta di mana suami wajib memberi kepada bekas isterinya yang pernah disetubuhi jika perceraian itu bukan berpunca dari isteri dan bukan disebabkan oleh kematian suaminya. Terdapat beberapa ayat mengenai tuntutan muta'ah dalam Al-Quran, iaitu kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya nafkah muta'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajipan bagi orang-orang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat ke-241. Okey, dalam Islam, isteri boleh menuntut nafkah muta'ah dengan tujuan seseorang isteri itu bergantung sepenuhnya terhadap suaminya. Seterusnya, bagi bertujuan menghilangkan rasa malu dan prasangka buruk terhadap isterinya. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan perceraian itu dibuat secara baik dan sebagai penghargaan suami. Jadi isteri memang berperanan penting dalam sesuatu perkahwinan. Jadi apabila berlaku perceraian, suami tetap harus memberikan nafkah kepada isteri sebagai tanda penghargaan. Seterusnya adalah tuntutan nafkah iddah. Seseorang isteri, nafkah iddah adalah sama seperti nafkah muta'ah, iaitu apabila seorang isteri yang diceraikan oleh suami apabila disetubuhi wajib beriddah. Hikmah beriddah ialah supaya dalam waktu iddah talak raji'i ini, suami dan isteri itu berfikir semula dan merasa bagaimana pahit getihnya perceraian. Dalam erti kata lain, apabila suami dan isteri membuat keputusan untuk bercerai, sebelum berlakunya perceraian, mereka haruslah memikir semula dan mungkin berbincang jalan penyelesaian terbaik dan bukan menggunakan perceraian sebagai langkah terakhir dalam perkahwinan mereka. Walau bagaimanapun, bagi seseorang isteri yang diceraikan dalam talak raj'i berhak mendapat nafkah dengan syarat-syarat. Okey, dengan syarat-syarat isteri yang hamil yang ditalak dengan talak bain seperti Cik Dia menghuraikan tadi, iaitu talak bain syuga, iaitu talak bain yang tidak boleh dirujuk, berhak juga mendapat nafkah sehingga anak itu lahir. Seterusnya, syarat yang seterusnya adalah perempuan yang tidak hamil yang diceraikan secara talak bain tidak berhak mendapat nafkah pakaian dan tempat kediaman. Seterusnya adalah isteri yang dalam iddah kerana kematian suami tidak berhak mendapat nafkah iddah meskipun ia dalam keadaan hamil. Jadi ini adalah 3 syarat sebelum isteri menuntut nafkah iddah daripada mahkamah syariah. Ya, seterusnya tuntutan hadanah iaitu hak jagaan anak.
Hadanah bermakna pemeliharaan anak lelaki atau perempuan yang masih kecil yang belum boleh berdikari. Isteri yang menuntut nafkah hadanah haruslah bertanggungjawab menjaga kepentingan dan kerohanian anak. Berdasarkan beberapa kiasan hadis, anak perempuan lebih diutamakan tentang hak pemeliharaannya, kemudiannya baru diikuti oleh anak lelaki. Okey, ini merupakan sedikit cebisan daripada Seksyen 84 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, iaitu kanak-kanak yang belum muwaiz adalah kanak-kanak lelaki dari bayi hingga 6 tahun, manakala bagi kanak-kanak perempuan pula ialah dari bayi hingga 8 tahun. Ini bermakna kanak-kanak lelaki yang telah mencapai umur 7 tahun dan kanak-kanak perempuan yang telah mencapai umur 9 tahun dianggap mumayyiz. Walau bagaimanapun, keputusan yang dibuat oleh anak tidak mutlak kerana mahkamah boleh memerintahkan keputusan yang berlawanan dengan pilihan anak. Okey, tuntutan yang seterusnya adalah tuntutan nafkah anak. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, tuntutan nafkah anak adalah sama seperti tuntutan hadanah sebelum ini. Dalam Islam, hak mendapat kehidupan bagi si anak merupakan hak anak yang tidak boleh diganggu dan disekat. Dalam erti kata lain, hak menjaga anak merupakan kewajipan utama orang tua, iaitu ibu bapa, untuk memelihara dan memberi bekal ilmu kepada anak sehingga anak itu boleh berdikari sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, kalau mereka itu, iaitu bekas isterimu, menyusukan anakmu, maka berikanlah mereka upah, daripada surah At-Talaq ayat ke-6. Okey. Seseorang bapa itu wajib memberikan nafkah anak sekiranya anak-anak itu belum boleh berdikari. Bagi anak perempuan pula, bapa harus memberikan nafkah kepadanya sehingga ia berkahwin dan mempunyai pekerjaan yang tetap. Seterusnya, anak itu miskin dan mungkin tidak mempunyai harta. Bapa itu juga harus memberikan nafkah kepada anaknya sehingga bapa itu mampu. Seterusnya. Okey, ini merupakan tuntutan nafkah yang terakhir, iaitu tuntutan harta seperceraian. Tuntutan harta seperceraian adalah lebih berdasarkan kepada Undang-Undang Adat Melayu. Oleh kerana prinsip harta seperceraian tidak berlawanan dengan kehendak syariah Islam, maka peruntukan harta perceraian diterima sebagai sebahagian daripada Undang-Undang Islam di Malaysia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang perempuan pula ada bahagian dari apa mereka usahakan. Surah An-Nisa ayat ke-32. Jadi setakat itu sahaja daripada bahagian saya. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengupaskan bahagian saya. Saya serahkan balik kepada Cik Moderator Aina Jiha. Baiklah, terima kasih Cik Diana atas kupasan dan pencerahan yang diberikan. Baiklah, saya kira juga masa pun telah mencemburi kita. Maka dalam hal ini, kedua-dua pasangan sudah tentu mempunyai hak terhadap suatu perkara. Justru itu, pasangan suami dan isteri wajib meningkatkan pengetahuan mengenai perihal hukum hakam. Bagi golongan isteri yang tidak dapat nafkah ataupun tidak mendapat hak daripada seorang suami, rujuklah kepada yang bertauliah. Begitu juga dengan pihak lelaki, selesaikanlah dengan cara yang elok supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang harmoni. Kerana Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seorang lelaki itu dikira berdosa apabila dia mengabaikan tanggungjawabnya ke atas sesiapa yang berada di bawah penjagaannya. Oleh itu, sampai di sini sahaja forum kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di forum yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.